stres nih, nggak ada barang, stres lah. Nih, belum. Nih, belum. Nih, Q. Ya, dah sekolah. Hello. Belum Erwin, sudah barang. Ya, marah. Nabaran. Main bilik ni, cepat. Bawa duit ya. Kita main. Yo, rezeki macam mana? Main game lah. Jom. RM10 lah, main RM10. Okay. Next kau apa? Bagi nombor. King lah. King. Hari ni lah. Tak boleh lah. 10 duit lah. Tak lagi ni ada barang. Barang? Nak apa ni? 50 ada. Dah. Jangan hisap banyak ha. Dah risau dah. Lagi mampu kami tak boleh mengajak. Suruh je. Cik. Jom main. Ni kena bagi tahu dekat login. King. Kenapa ini? Apa jadi? Tak boleh pasal tu, Erwin dengan beberapa jual dekat kepada Kamis. Betul ke? Betul, saya nampak tadi. Lepas tu dia orang main judi juga. Macam mana boleh betul tu? Tahu dia orang buat macam tu. Jom pergi tengok. Hei! Buat apa? Woi, kenapa kau jadi? Woi, apa benda tu? Ha? Apa benda ni? Asal kau tanya semua ini? Kau ni belajar kau buat benda jahat, main judi. Dada kau pun sama. Ha? Itu suka dia aku lah. Pergi tengok dia. Tengok benda ni dia. Ha? Suka tengok apa? Ha? Kau main benda ni bukan benda baik kau. Ha? Asal kau tanya semua benda tu? Aku esok bagi kau dengan bicara. Kau berani ke? Woi, berani ni. Kau buat benda jahat. Ha? Belah kalau kena cerita. Belah. Ha? Belah kan? Esok kau buat. Bagi tahu dengan bicara. Kau bagi tahu dah. Hei. Esok kau mati. Esok aku tengoklah cerita kau. Ini. Okey. Ini sebagai kita ni. Terima kasih. Ada sangat. Ini dada ni memang bahaya kali ni. Kau ni pelajar tau tak? Kau ni pelajar diploma. Yang ni tak perlu. Yang benda ni Ganesh. Ha? Ini semua tak payah kan ni. Kita kena belajar baik-baik. Tapi saya tak boleh berubah daripada ini. Saya sudah cukup banyak ini. Saya tak boleh berubah. Saya ada banyak masalah. Saya tidak boleh berubah. Jangan risau, sekarang kami ada. Kami akan tolong awak untuk berubah. Tidak kena menjadi pelajar yang cemerlang. Tahu tak? Ya Ganesh, ni jangan risau. Kami akan tolong awak untuk berubah daripada ni. Yang ni tak perlu. Kau kena berjaya. Kau kena mengharumkan nama ibu bapa kamu. Ha? Jangan risau. Mari dengan Ibu Raja, kami akan menguruskan. Esok saya akan minta kepada pensyarah dan mengaturkan sebuah kaunseling untuk mereka untuk berubah daripada kejahatan ini. Yang ni tak nak Ganesh. Yang ni yang judi semua ni tak nak. Yang ni memang tak baik. Okey? Tapi saya Jangan risau, kami akan tolong awak. dua kali minta maaf. Selamat sejahtera, nama saya Lugian Analiki Kumar. Nombor kad matrik saya 10 DLS 22F2037. Masalah kesihatan fizikal dan mental boleh berbeza-beza dan punca serta cara untuk menangani boleh saing berkaitan.
Berikut adalah beberapa perkara yang merangkumi punca, kesan, contoh dan langkah untuk mengatasi masalah kesihatan fizikal dan mental. Yang antaranya adalah kesihatan fizikal, puncanya adalah kekurangan aktiviti fizikal. Gaya hidup yang tidak aktif boleh menyebabkan masalah kesihatan fizikal seperti obesiti dan penyakit jantung. Pencemaran dan pendedahan kepada bahan berbahaya. Pendedahan kepada pencemaran udara, bahan kimia berbahaya atau sinaran boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan fizikal. Malnutrisi atau pemakanan yang tidak baik. Kekurangan nutrisi atau diet yang buruk boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kekurangan vitamin atau gangguan makan. Kesannya adalah penurunan tenaga dan produktiviti. Masalah kesihatan fizikal boleh menyebabkan penurunan tenaga harian dan produktiviti. Penyakit dan komplikasi kesihatan. Kesihatan fizikal yang lemah boleh meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi atau penyakit lain. Contoh obesiti, akibat daripada corak pemakanan yang tidak sihat dan kurang aktiviti fizikal. Penyakit jantung boleh disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat dan faktor genetik. Langkah penyelesaiannya adalah diet sihat, beri perhatian kepada pengambilan nutrisi dan makanan seimbang, aktiviti fizikal biasa, libatkan diri dalam aktiviti fizikal yang kerap, pemeriksaan kesihatan rutin, lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk mengesan masalah kesihatan lebih awal. Kesihatan mental, puncanya adalah tekanan hidup dan tekanan negatif. Beban dan tekanan hidup yang tinggi boleh menyebabkan masalah kesihatan mental. Trauma dan pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik atau peristiwa yang menyakitkan boleh memberi kesan kepada kesihatan mental. Seterusnya adalah gangguan kesihatan otak. Gangguan kimia saraf atau otak boleh menyebabkan gangguan kesihatan mental. Kesannya adalah kemurungan dan kebimbangan. Masalah kesihatan mental boleh menyebabkan kemurungan, kebimbangan atau gangguan mental yang lain. Pengasihan sosial. Seseorang yang mengalami masalah kesihatan mental mungkin mengalami pengasingan sosial dan kesukaran berintegrasi. Contohnya adalah gangguan kebimbangan. Ia muncul daripada akibat tekanan atau trauma yang berpanjangan. Seterusnya adalah gangguan bipolar. Gangguan mood yang melibatkan perubahan antara episod mania dan kemurungan. Langkah penyelesaian. Sokongan psikologi dan kaunseling. Dapatkan bantuan profesional untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Yang lain adalah aktiviti sukan dan santai. Libatkan aktiviti diri dalam fizikal, relaksi untuk mengurangkan tekanan. Yang seterusnya adalah rangkaian sokongan sosial. Kita sebagai manusia perlu bina hubungan sosial yang kukuh untuk memberikan sokongan emosi. Dan kita juga perlu menguruskan pengurusan masa dan teknik tekanan. Seperti belajar menguruskan masa dan menggunakan teknik pengurusan tekanan adalah penting untuk diingat bahawa setiap individu adalah unik dan pendekatan untuk menangani isu kesihatan fizikal dan mental mungkin berbeza-beza. So, sila rujuk pakar kesihatan atau ahli psikologi untuk mendapatkan kebimbangan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya ialah Vinesh Kanna anak lelaki Balachandran dan nombor metrik saya ialah 10 DLS 22 F2068. Punca kemiskinan ialah kemiskinan boleh mencetuskan pelbagai masalah sosial termasuk jenayah dan ketidakamanaan. Ketaksamaan sosial dan ekonomi ialah ketidaksamaan boleh menimbulkan ketegangan sosial dan mencetuskan ketidakpuasan hati yang berpotensi mencetuskan konflik. Kekurangan akses kepada pendidikan ialah ketidaksamaan dalam akses kepada pendidikan boleh mewujudkan peluang yang tidak sama rata dalam masyarakat dan kesannya ialah kadar jenayah tinggi. Kemiskinan dan ketidaksamaan boleh dikaitkan dengan kadar jenayah yang lebih tinggi. Ketidakstabilan sosial adalah masalah sosial yang tidak ditangani boleh membawa kepada ketidakstabilan sosial dan politeknik. Contohnya, perhimpunan sosial dan bantahan. Demonstrasi dan perhimpunan komuniti sebagai tidak balas kepada masalah sosial dan keselamatan. Seterusnya, peningkatan jenayah jalanan.
tahap kemiskinan dan ketidaksamaan yang tinggi boleh menyumbang kepada peningkatan jenayah jalanan. Langkah penyelesaiannya ialah program pembasmian kemiskinan. Pelaksanaan program dan dasar yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan bagi mengurangkan beban sosial dan keselamatan. Pendidikan saksama memastikan semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang saksama kepada pendidikan yang memerangi ketidaksamaan. Terima kasih. Nama saya Ruben Rajana Laki Yoga Raja. Nombor metrik saya 10 DLS 22F 1082. Pertama, punca kekurangan akses kepada pendidikan. Akses yang terhad kepada pendidikan boleh menjadi penghalang kepada individu untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti mereka. Kedua, kualiti pendidikan rendah. Pendidikan berkualiti rendah boleh menyebabkan kekurangan persediaan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam dunia pekerjaan. Ketaksamaan dalam akses kepada pendidikan. Ketidaksamaan dalam akses kepada pendidikan boleh mewujudkan jurang produktiviti antara kumpulan masyarakat. Kesan, kekurangan kemahiran produktif. Individu yang mempunyai pendidikan yang tidak mencukupi mungkin mempunyai kemahiran yang tidak mencukupi untuk bersaing dalam pasaran kerja. Kadar pengangguran tinggi. Kekurangan pendidikan dan kemahiran boleh menyumbang kepada kadar pengangguran yang lebih tinggi. Contoh, kekurangan kemahiran digital. Individu yang tidak mempunyai akses atau kemahiran dalam teknologi digital mungkin mengalami kesukaran dalam dunia pekerjaan moden. Pendidikan tidak relevan. Program pendidikan yang tidak relevan dengan keperluan pasaran kerja boleh melahirkan graduan yang tidak bersedia untuk menjadi produktif. Kedua, langkah penyelesaian akses sama kepada pendidikan. Memastikan semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama kepada pendidikan untuk mengalahkan ketidaksamaan. Akhirnya, pendidikan berkualiti. Meningkatkan kualiti pendidikan dengan menyediakan kurikulum yang relevan dan pensyarah yang bertauliah. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Marina Nalaki Jian Gunalan. Nama metrik saya adalah 10 DLS 22F 2011. Hari ini saya akan bincangkan tentang punca-punca ketaksamaan ekonomi. Jurang ekonomi yang besar boleh mewujudkan ketidaksamaan sosial dan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam masyarakat. Ketaksamaan pendidikan. Ketidaksamaan dalam akses pendidikan boleh menghadkan peluang individu dan membawa kepada perpecahan sosial. Diskriminasi sosial. Diskriminasi berdasarkan kaum, agama atau latar belakang etnik boleh mewujudkan ketidaksamaan dan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Kesan, ketidakstabilan sosial. Ketidaksamaan ekonomi dan sosial boleh membawa ketidakstabilan sosial yang boleh mengalahkan konflik dan ketegangan, ketidakpuasan dan bantahan sosial. Individu atau kumpulan yang berasam tidak berpuas hati dan ketidaksamaan sosial dan ekonomi boleh menyatakan ketidaksetujuan mereka melalui proses sosial. Contoh, bantahan sosial, demonstrasi atau perhimpunan awam untuk menyatakan rasa tidak puas hati terhadap ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Jurang ekonomi. Terdapat jurang pendapatan dan kekayangan antara kelas sosial tertentu. Langkah penyelesaian pendidikan saksama. Memastikan akses yang sama dan berkualiti kepada pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Program pembasmian kemiskinan. Pelaksanaan program dan dasar yang bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan dan mengurangkan ketidaksamaan ekonomi. Pemerkasaan ekonomi. Menyediakan latihan kemahiran dan menyokong perniagaan kecil untuk meningkatkan pemerkasaan ekonomi dalam komuniti. Selamat sejahtera, nama saya adalah Kamnish Analaki Yogeswara Naidu. Nombor metrik saya adalah 10 DLS 22F 2052. Permasalahan isu remaja dan gejala sosial penyalahgunaan dada yang menyimpang dari nilai keagamaan di Malaysia. Antara puncanya ialah faktor ekonomi. Kemiskinan atau ketidakseimbangan ekonomi dapat mendorong remaja untuk mencari cara cepat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat dapat menyebabkan frustrasi
dan ketidakpuasan motivasi beberapa remaja untuk mencari pelarian melalui penggunaan dada. Yang kedua ialah tekanan akademik dan sosial. Tekanan mencapai kejayaan akademik tinggi dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada remaja, mendorong mereka mencari cara untuk mengatasi tekanan ini melalui penggunaan dada. Yang ketiga ialah kurangan pendidikan agama. Kurang pemahaman atau penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan dapat membuat remaja lebih rentan terhadap godaan untuk menyimpang. Pendidikan agama yang kurang dapat membuat mereka kehilangan landasan moral dalam menghadapi tekanan hidup. Selain daripada punca, kita juga terdapat 3 kesan, iaitu kesihatan fizikal dan mental. Penggunaan dada boleh menyebabkan masalah kesihatan fizikal dan mental yang boleh merosakkan keupayaan remaja untuk berkembang secara menyeluruh. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dada mungkin mengalami perubahan tingkah laku seperti agresiviti, penarikan diri, dan masalah dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, pencapaian pendidikan. Pelibatan dalam dada boleh mengganggu pencapaian pendidikan remaja. Mereka mungkin mengalami penurunan prestasi akademik dan peningkatan kadar sekolah putus. Akhir sekali, untuk mengatasi caranya ialah yang pertama, pendidikan dan kesedaran. Program pendidikan prasekolah dan sekolah implementasikan program pendidikan yang menyeluruh di tingkat prasekolah dan sekolah menengah untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya penyalahgunaan dada dan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, penguatan keluarga. Pendidikan keluarga sosialisasikan pengetahuan tentang dampak negatif dada dan pentingnya nilai keagamaan dalam keluarga. Memberi kaunseling daripada keluarga ataupun nasihat. Yang akhirnya ialah keterlibatan masyarakat. Program komunikasi. Bentuk program komunitas yang melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dada dan pentingnya nilai keagamaan. Kerjasama dengan lembaga keagamaan. Bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan etika agama. Terima kasih. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat dipelajari ialah pendekatan serius dan kerja sama dari berbagai pihak. Diharapkan bahawa permasalahan isu remaja dan penyalahgunaan dada menyimpan dari nilai keagamaan dapat diatasi. Contohnya, menguatkan hukum, pembangunan keterampilan sosial dan emosional, pentingkan peranan lembaga keagamaan, peranan keluarga, dan penguatkan program pencegahan dada. Sekian, terima kasih.